Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ya, Alhamdulillah, hari ini cikgu nak berkongsi dengan murid-murid tingkatan 1 untuk membincangkan jawapan pada modul PTPR yang telah dibekalkan kepada kamu, iaitu tertumpu pada tajuk JIRIM bab 5 dalam subtopik 5.2, iaitu 3 keadaan JIRIM. So yang paling penting dekat sini, yang pertama dalam hasil pelajaran ataupun apa yang murid telah belajar pada minggu lepas adalah kat sini yang paling penting murid faham JIRIM terdiri daripada zarah lah. Okey, kemudian murid boleh membezakan dalam latihan tersebut juga, murid boleh membanding dan membezakan 3 keadaan JIRIM, iaitu pepejar, cecair dan juga gas. Kemudian murid-murid boleh membuat pembezaan dari segi kadar resapan dalam 3 keadaan JIRIM. Okey, apa lagi yang kamu telah belajar pada minggu lepas adalah, ya, ini betul, penyerapan dan pembebasan haba. Kemudian kamu juga boleh menjelaskan perubahan keadaan JIRIM serta memberi contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan. Jadi jom kita tengok soalan yang cikgu beri pada minggu lepas. Okey, ini soalannya. Okey, soalan daripada 3 keadaan JIRIM. Okey, soalan yang pertama, kat sini JIRIM wujud dalam 3 keadaan, iaitu P. Mula dengan huruf P, iaitu pepejar lah. Mula dengan huruf P biasanya itu adalah pepejar. Pepejar. Kemudian cecair dan terakhir sekali adalah gas. Okey, itu adalah 3 bentuk JIRIM lah yang paling utama. Kemudian kat bawah contoh apa batu, kayu, pokok, guli. Ini sudah pastilah. Itu adalah mesti kamu tahu itu adalah pepejar. Itu adalah pepejar. Contoh bagi pepejar. Contoh bagi cecair, air, merkuri. Apa lagi? Kamu boleh letak minyak, boleh juga. Yang penting keadaan fizikalnya cecair. Minyak, merkuri, air. Apa lagi yang kamu rasa ianya adalah berbentuk cecair? Kalau kamu nak kata cikgu, alkohol, boleh? Boleh, asalkan dia berbentuk cecair. Okay, untuk udara, dia ada uap air, oksigen, karbon dioksida. Yang ni kita tak boleh pegang. So ianya adalah gas. Okey, jadi soalan nombor 1 kita dah selesaikan. Kita selesaikan di mana kamu telah boleh menulis bahawa 3 bentuk keadaan JIRIM adalah pepejar, cecair dan gas. Dan kamu juga telah berupaya menulis contoh-contoh bagi pepejar, cecair dan juga gas. Jadi sekiranya jawapan kamu di rumah itu betul, kamu boleh tandakan betul, dan sekiranya salah, kamu perlu buat pembetulan lah. Okay, seterusnya kita nak lihat perbezaan. Ini yang juga dinyatakan di dalam perkara yang perlu murid tahu selepas belajar tajuk 3 keadaan JIRIM. Okey, kita ada ciri-ciri ni. Ciri-ciri kat sini ada susunan zarah. Ada susunan zarah, pergerakan zarah, isi padu, ketumpatan ruang antara zarah, jisim, bentuk, dan terakhir daya tarikan antara zarah. Kita ada 3 keadaan JIRIM, pepejar, cecair dan gas. Okey, untuk menjawab soalan ini,
Murid-murid boleh merujuk pada muka surat 147. Okey, dalam struktur susunan zarah, dia telah bagi clue kat sini. Dia bagi clue kat sini, cecair masih ada ruang di antara satu sama lain. Okey, dan pepejal ni, kalau kamu tengok dalam buku teks, sebenarnya kalau dibagi sempadan, katakan cikgu buat warna biru. Sempadan ni warna biru. Okey, zarah-zarahnya cikgu buat warna oranye. Okey, dia rapat. Antara satu zarah ni, dia rapat antara satu sama lain. Tiada ruang kosong. Tiada ruang kosong antara zarah-zarah. Antara zarah di dalam pepejal. Okay, manakala untuk gas, untuk gas pula, dekat sini sudah pastilah jarak-jarak antara zarah menjauhi antara satu sama lain. Okay, contoh cikgu buat ni lukisan. Okay, cikgu tukar warna oranye tadi. Dia lebih banyak ruang jika dibandingkan dengan cecair. Jadi kita dapati pepejal padat, cecair ni ruangnya lebih tidak padat, tetapi kalau dibandingkan dengan gas mempunyai ruang yang lebih banyak berbanding dengan cecair. Jadi kalau nak jawab, tengok clue lah. So clue dekat sini, susunan zarah bagi cecair, susunan zarah bagi pepejal dan bagi gas ada di dalam buku teks muka surat 147. Okey, kemudian untuk susunan zarah dia dah bagi kat situ. Dia dah bagi kepada kamu, dia dah bantu awak. Susunan zarah untuk pepejal, dia menerangkan di atas sebenarnya zarah tersusun sangat rapat. Zarah tersusun sangat rapat untuk pepejal. Manakala untuk cecair tersusun rapat sahaja. Tersusun rapat, dia tidak ada perkataan sangat rapat. Manakala yang terakhir untuk gas tak tersusun dan berjauhan antara satu sama lain. Itulah keadaan zarah untuk pepejal, cecair dan juga gas. Pergerakan zarah. Bagaimana pergerakan zarah kita lihat untuk pepejal. Pergerakan zarah untuk pepejal, kalau kita tengok dekat pepejal, yang paling penting pergerakan zarah dia adalah bergetar pada kedudukan yang tetap. Dia cuma bergetar pada kedudukan yang tetap. Okey, untuk cecair pula, pergerakan zarahnya bebas. Bebas. Kita warna. Bebas. Bebas bergerak, menggelongso, dan berlanggar. Antara satu sama lain lah. Dilanggar dengan dinding, dan dia pun berlanggar di antara satu sama lain. Manakala untuk terakhir iaitu gas, pergerakan zarahnya bebas bergerak rawak. Bebas bergerak rawak. Bebas bergerak rawak. Kemudian apa lagi yang kita boleh tambah?
Ya, betul. Berlanggar di antara satu sama lain. Berlanggar di antara satu sama lain. Okay, isi padu untuk pepejal. Okay, bagaimanakah isi padu untuk pepejal? Okay, jawapannya isi padu untuk pepejal adalah tetap. Adalah tetap. Manakala untuk cecair juga sama. Tetap. Manakala untuk gas, isi padunya adalah mengikut isi padu bekas. Okey. Ikut isi padu bekas yang kita gunakan. Bekas. Okay, ketumpatan. Ketumpatan untuk pepejal. Okey, bagaimana ketumpatan dia? Lebih tumpat lah. Ketumpatannya tinggi. Ketumpatan untuk pepejal tinggi. Untuk cecair ni rendah. Untuk gas rendah. Untuk cecair juga tinggi. Sebab ketumpatan ni kita ada formula jisim bahagi isi padu. Ketumpatan jisim bahagi dengan isi padu. Kemudian soalan seterusnya kita ada ruang antara zarah. Okey, untuk pepejal sangat kecil. Okey, sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Untuk cecair sederhana. Manakala untuk gas, ruang antara zarahnya begitu besarlah. Untuk jisim pula bagi pepejal tetap. Untuk cecair juga tetap. Manakala untuk gas tiada jisim yang tetap. Tiada jisim yang tetap sebab dia ikut bekas. Okey, bentuk juga tetap. Untuk cecair mengikut bekas. Mengikut bekas. Manakala untuk gas mengikut bentuk bekas yang diisi. Samalah mengikut bekas. Dan soalan terakhir, perbezaan antara tiga jirim ini adalah yang bagi daya tarikan antara zarah untuk pepejal. Jawapannya adalah daya tarikan yang mana? Antara pepejal dengan pepejal. Ya, betul. Bagus. Daya tarikannya kuatlah. Untuk cecair sederhana. Dan untuk gas adalah lemah. Sebab dia menjauhi antara satu sama lain. Seterusnya kita nak lihat kat sini. Okey, pernyataan yang diberikan tu sama ada benar ataupun palsu lah.
Okey, jirim wujud dalam dua keadaan, iaitu cecair dan pepejal. Rupanya salah. Sebab dia ada cecair, pepejal dan juga gas. Zarah-zarah pepejal tersusun sangat rapat dan padat. Zarah-zarah ya. Betul. Itu benarlah. Zarah-zarah gas tidak tersusun. Betul. Zarah-zarah cecair rapat dan tidak tersusun dalam keadaan teratur. Ya, Ruang di antara zarah-zarah gas sangat besar berbanding, betul. Zarah cecair hanya bergetar pada kedudukan yang tetap. Salah, ini untuk pepejal. Zarah cecair dan gas bergerak bebas dan rawak. Bergerak bebas dan rawak, ya. Jisim cecair tetap, jisim pepejal tetap, tapi jisim gas berubah. Ya, betul. Semua pepejal cecair dan gas boleh dimampatkan. Okey, ini palsu. Dan terakhir, bentuk pepejal adalah tetap, manakala cecair dan gas mengikut bekas. Ya, betul. Kita sambung lagi lah untuk latihan seterusnya. Okey, mengapakah gas lebih mudah dimampatkan berbanding cecair? Itu ada berkaitan dengan ruang lah. Yang pertama, ruang antara zarah sederhana kerana dia mempunyai ruang antara zarah adalah sederhana. Lagi yang kita boleh cakap, apa dia? Kenapa gas lebih mudah dimampatkan? Ruang antara zarah adalah, bukan sederhana. Ini ruang antara gas adalah besar, sebab dia mempunyai susunannya. Kalau kamu tengok tadi, susunan dia dalam bentuk gas, katakan dia bekas, dia menjauhi antara satu sama lain. So, ruangnya adalah besar lah. Sebab tu dia mudah untuk dimampatkan. Itu kalau kita cerita dari segi ruang dan zarah. Kalau kita cerita dengan susunan zarah pula, adalah berjauhan antara satu sama lain. Kita nak jawab dari segi gambar rajah saja dah cukup, kan? Kalau kita boleh melukis gambar rajah dan menggambarkan bagaimanakah susunan zarah pepejal, cecair dan gas, mudahlah kita jawab. Sebenarnya kita nak lihat kadar resapan zarah. Kadar resapan zarah. Dia bermula daripada muka surat 148 itu. Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Jika zarah dapat bergerak lebih cepat, maka kadar resapan adalah lebih tinggi ke rendah. Jika zarah dapat bergerak lebih cepat, maka kadar resapan lebih tinggi. Kadar resapan zarah dalam pepejal, cecair dan gas. Kadar resapan zarah dalam pepejal, cecair dan gas. Macam mana nak jawab tu? Apakah dia punya kadar resapan untuk cecair dan gas itu? Apa yang kita nak cakap? Kadar resapan zarah dalam pepejal, cecair dan gas. Kalau kamu tengok adalah berbeza lah. Adalah berbeza. Di mana
Dari segi kadar resapan ni, kalau kamu lihat buku teks muka surat 150, kamu akan nampak kadar resapan lebih tinggi dalam keadaan gas, diikuti dengan cecair dan terakhir adalah pepejal. Jadi susunan dia untuk soalan nombor 3 ni, susunan kadar resapan. Yang pertama gas lah, yang kedua cecair, dan yang ketiga adalah pepejal. Okey. Yang ni ada sedikit aktiviti. Okey, lakukan di rumah. Pewarna makanan, minyak wangi dan juga prosedurnya adalah satu sudu pewarna merah diletakkan pada dua benda iaitu air dan kertas. Manakah yang akan bertukar kepada merah dengan lebih cepat? Sudah pasti adalah cecair. Mengapakah keadaan ini di A1 ni berlaku? Adakah susunan zarah mempengaruhi kadar resapan? Ya. Di kadar resapan dipengaruhi oleh susunan zarah. Okey, susunan zarah lah. Tadi kita dah tengok bahawa susunan zarah antara bagi keadaan cecair adalah sederhana rapat lah. Sederhana rapat. Okey, di dalam satu ruang bilik tertutup, sembur minyak wangi ke udara, kemudian keluar dan tutup bilik itu. Adakah bau masih dihidu dengan cepat? Ya. Masih boleh bau. Kesimpulan, kadar resapan zarah dalam pepejal adalah perlahan ataupun rendah. Manakala kadar resapan dalam cecair lebih tinggi berbanding pepejal, dan kadar resapan zarah dalam gas adalah yang paling tinggi. Yang paling baik. Okey, soalan kebat. Puan Malina dan 3 anaknya Aiman, Azhar dan Alias berkeliaran di tepi air sungai, di tepi air terjun. Semasa Puan Malina memanggang ayam, Aiman sedang menyelam, Azhar sedang memancing dan Alias tidur di dalam kemah yang tertutup. Siapa yang akan terhidu bau ayam itu dengan lebih cepat? So, sudah pasti yang sedang memancing iaitu Azhar. Azhar. Jelaskan jawapan kerana Azhar boleh boleh terhidu. Azhar boleh terhidu bau ayam disebabkan faktor udara dan ruang yang terbuka. Jadi kadar resapan di udara iaitu gas lebih baik manakala berbanding cecair. Dan manakala yang ketiga tadi Alias, dia terkurung rapat, terkurunglah di dalam kemah. Dan syaratnya ada tu kita nampak tadi, kemah yang tertutup rapat. Okey, sampai sini dulu latihan kita berkaitan dengan tajuk 3 keadaan jirim. Okey, selamat belajar di rumah, dan jika masih murid kurang jelas, boleh rujuk video cikgu di dalam channel Cikgu Ridwan habis dan juga dalam buku teks kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.